pelancaran kempen secara rasmi itu dilakukan dulu. Tapi dengan penamaan tokoh-tokoh yang kita tonjolkan sebagai calon dan penyusunannya rapi, strateginya teratur dan tenaga kerjanya itu dedikasi, saya salute Saudara Rafizi dan pasukannya. Kalau beginilah permulaannya, yang ada sama ada calon, rakan-rakan yang hadir lebih yakin bahawa Malaysia pada 19 malam dan 20 hari bulan November adalah milik rakyat Malaysia. Ini kita bedakan. Selama ini milik elit politik. Selama ini milik parti. Saya nak bedakan. Pilihan raya ini akan menentukan bahawa dalam sejarah negara kita tercinta, kita pastikan bahawa negara ini mesti kembalikan kuasa kepada rakyat Malaysia tercinta. Tidak lagi golongan atasan dan elit politik tidak guna kuasa untuk mencuri harta, mencuri tanah, mencuri balak, mencuri saham, mendapat kontrak. Tidak lagi. Kita berikrar, insya Allah pasukan kita dalam keadilan dan Pakatan Harapan membuat tekad baru. Peta politik Malaysia mesti berubah dan dirubahkan. Bukan oleh parti, bukan oleh saya atau Rafizi, bukan oleh calon-calon, tetapi kita mesti beritahu dengan mesej yang jelas. Yang akan tentukan perubahan adalah kuasa rakyat yang bangkit, merdeka rakyat Malaysia. Reformasi. Lawan tetap. Ayo. Kita. Semangat luar biasa. Baik. Kita meneliti ucapan rakan-rakan. Dan saya ingin ulangi kesaan Saudara Rafizi. Malam ini betul kita kena makan calon-calon parlimen kerusi keadilan. Tidak semuanya, ada 3 yang kita akan muktamadkan esok. Tapi yang lain semua kita umumkan. Dan saya ingin kita sedar bahawa kerja dan proses itu sangat rumit, melelahkan. Kita terpaksa pilih dari barisan pejuang yang lama dan yang baru, yang punya bakat, keupayaan. Jumlahnya ramai. Jumlahnya bukan 70-an yang dipilih malam ini. Ramai. Dan ada kalanya mungkin lebih layak. Dan dalam proses itu terpaksa kita gugurkan beberapa yang sudah memberi sumbangan. Tetapi demikianlah hukum alam dan perjuangan. Mesti ada peralihan kuasa. Mesti ada regenerasi. Tidak boleh orang yang sama kekal sampai bila-bila. Jadi harap rakan-rakan yang dipilih bersyukur kepada Allah SWT dan bertekad lebih kuat. Yang tidak mendapat tempat, ingat sumpah keramat mereka. Mereka berjuang bukan kerana jabatan. Mereka berjuang bukan kerana mereka menjadi calon. Mereka berjuang kerana mereka bersumpah untuk membela nasib rakyat seluruhnya. Itu peringatan yang baik supaya kita insaf. Dan kita semua belajar dari pengalaman. Ada yang merasakan bila jadi calon semua mesti disediakan. Wang ringgit disediakan. Jentera disediakan. Ini bukan UMNO atau Bersatu. Ini parti rakyat
yang dari jalanan, dari otak-otak reformasi yang ada. Yang tidak dapat apa-apa. Jadi mereka sedar harungi itu tidak sama dengan apa yang mampu dibuat oleh parti-parti lain. Tengok perhimpunan ini. Ada tak parti besar di negara ini yang menghimpunkan orang tak kala menamakan calon-calon satu peristiwa yang penting yang buat di padang yang becak. Enggak ada apa. Sebab apa? Ini parti rakyat jelata, ini parti reformis, ini parti perjuangan rakyat. Cuma kira di ujung-ujung sana. Di belakang. Mana ada korporat-korporat? Mana ada yang daripada tim pasukan T20? Enggak ada apa. Yang ada ini, inilah dia. Jadi orang yang besok dipilih dan menjadi pemimpin dan wakil rakyat bercakap di parlimen, gegarkan parlimen bagi pihak rakyat yang ramai ini. Bukan bagi pihak toket-toket balak, golongan kaya, pemuda-pemuda besar. Dia mesti menyuarakan hasrat, aspirasi, perjuangan rakyat. Conscience of the majority of Malaysians. Malays, Chinese, Indians, orang asal, Iban, Kadazan, Murut, Bedayuh. Everyone must see in these representatives chosen by the people to speak, struggle, articulate on behalf of the majority of our rakyat. Saya tak masuk orang Inggeris ni. Sebab saya tahu orang Kuala Lumpur tu Mampang ni memang dia hormat sikit kalau campur sikit Inggeris. Ya, kalau tidak dia ingat saya tak pandai Rafizi. Ini pengantar tentang taklifun wala tashrifun. Dari dulu kita tegaskan pimpinan ini responsibility and not a privilege. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Sepanjang perjuangan keadilan kita peringatkan hal yang sedemikian. Kebetulan khutbah Jumaat, terima kasih Amir. Khutbah Jumaat hari ini pun sebut taklif dan tashrif. Dah bercakap 10 minit baru Syukri ingat pergi air. Itu yang saya tak bagi dia jadi calon. Ini, ayo! Round kedua yang taklif mana tanggungjawab. Benar, saya terkesan dengan singgungan isu ini oleh timbalan Presiden. Ya, karena kadang-kadang kita lupa. Dan orang lihat sepatutnya bila ada wakil rakyat keadilan itu, dia tidak pamerkan kekayaan luar biasa. Dia tidak nampak sombong dan bongkak. Dan dia tahu arti perjuangan. Dan tentunya dia tidak dikata bangsa yang khianat. Ya. Boleh yang berjuang ni begini orangnya. Yang angkat mereka tu orang susah. Derma RM1, RM10 kerja tak dapat apa. Otai reformis 20 tahun berjuang. Macam tu kehidupan dia. Orang-orang ini kaya raya. Jadi menteri. Jahanam ekonomi. Jadi menteri perumahan. Rumah rakyat pun tak naik. Kemudian buat keputusan semata-mata pertahankan kuasa dan kedudukan mereka. Mana dia? Sumbangan mereka untuk rakyat. Sebab itu saya berulang kali sebut. Orang Ampang, orang Gombak, orang Badatul Razak. Dan seluruh wilayah. Dan Selangor. Dan seluruh negeri-negeri Malaysia. Pertama. Ajar pengkhianat.
Humbankan mereka kali ini. Kedua, tunjukkan bahawa semangat dan daya juang rakyat yang akan mengatasi, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat dan daya juang kita boleh merubah peta politik negara ini. Boleh? Tak apa, Anwar tak payah Tok Sri. Baik. Yang itu tentang taklif wala tashrif. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Tabik hormat kepada pimpinan cabang dan ranting yang dah bekerja puluhan tahun. Kalau mereka tersinggung, mohon maaf kepada mereka. Tarik perhatian mereka. Ini perlu dilakukan. Guna jentera yang ada, kalau nak tambah dari luar. Jangan ambil jentera luar untuk gantikan jentera yang sedia ada. Tersinggung. Baik. Ini hal-hal yang sedang berlaku dan saya percaya dalam taklimat esok, hal-hal ini akan disentuh. Tapi oleh kerana ini masyarakat, isu yang menyentuh awam, saya tidak sentuh selain daripada menyentuh sepintas lalu. Tetapi saya tegaskan, tidak mudah. Gugurkan beberapa ahli parlimen yang menjadi sahabat setia dan pejuang sekian lama. Yang berkorban tenaga puluhan tahun. Tidak mudah. Dan menggantikan kadang-kadang orang baru yang belum kita tahu dan belum teruji. Yang kadang-kadang belum pun sampai ke jalan. Kena serbu oleh polis dan kena katok kepala mereka. Belum. Jadi saya nak ingatkan, jangan rasa hebat sangat. Ya. Tawaduk seperti yang disebut tadi. Dan belajar, tetapi mesti kerja sekuat mungkin. Baik, isu apa dalam pilihan raya? Bagi kita dalam keadilan dan dalam Pakatan Harapan, isu pertama, isu rakyat. Betul kita nak kuasa, betul kita nak ganti kerajaan yang ada, tapi untuk memelihara kepentingan rakyat, hentikan rasuah, hentikan penyelewengan, hentikan penindasan dan jaga hal-hal yang menyentuh hidup rakyat. Kos hidup yang meningkat, harga barang meningkat, harga minyak mentah naik atau turun? Harga bawang naik atau turun? Lepas nak sokong BNPN apa? Faham tak? PKP paling panjang di dunia di mana? Ya. Orang menterdarah pun susah. Peratus kematian ketimbang penduduk paling tinggi di mana? Ya. Orang ini boleh datang mendabik dada. Kami berjaya dalam menangani masalah COVID. Parah betul. Jadi pertama isu hidup. Baik. Harga barang naik atau turun? Gaji naik atau tidak? Boleh hidup, Pak. Ya, enggak bisa hidup. Gaji enggak naik, harga barang naik. Telur naik atau turun? Siapa kata naik? Tak ada. 2022, negara merdeka hebat, telur pun tidak ada. Memang betul. PNBN ini UMNO PAS, telur pun tak ada. Baik. Oleh itu, sebab itulah maka mereka guna. Kalau tengok dalam Facebook, TikTok ni, dulu dia hentam saya kuat, sekarang Rafizi kena, teruk. Sebab dia tak boleh jawab. Dia tak jawab. Sepatutnya dia jawab. Rafizi kata begini, RCS, dia jawab. Ini tidak. Ya. Saya dan ramai. Kita bekerjasama dengan Komunis Cina, DAP. Yang kamu peluk dulu tu siapa? Yang Ustaz Hadi peluk gini, Guan Eng. Dia peluk lebih
rapat daripada saya peluk Guan Eng. Sekarang jadi komunis. Ya. Kemudian saya dia kata, oh dia nafikan. Dia tak kata Anwar itu Freemason. Saya ucap terima kasih. Tapi kalau baca kenyataan, soal pro-Yahudi, pro-Freemason, semuanya ada. Ini pun faham khurafat. Ada ini dia kata ada ong. Baik. Jadi kita ada majlis lagi. Tetapi saya nak pesan. Tak menang. Kalau kita harap Ampang, Gombak. Gombak ambil jangan bimbang ambil. Kita hantar Panglima ke Gombak. Dan saya tak pergi pun. Anwar takut Gombak. Ya. Baik. Jadi, saya harap yang datang di Kuala Lumpur ni istimewa dia apa tidak Ampang. Orang sini ramai. Keluarga dia itu seantero negara. Jadi tolonglah. Ini peluang yang terbaik yang ada untuk kita robah peta politik negara kita. Jadi, yang boleh saya janji hanya satu. Untuk manfaatkan, gunakan kuasa ini. Dan robah cara pemikiran tentang orang yang berkuasa, yang bongkak dan tamak haloba. Sebab tu di Ipoh, saya umumkan. Tak kedekan insya-Allah saya jadi Perdana Menteri. Saya mula dengan tak usah ambil gaji. Dalam parlimen cukup, tak payah ambil gaji Perdana Menteri. Ya. Dan menteri jumlahnya akan jauh lebih kecil. Dan gaji menteri turun banyak. Jadi ada seorang yang harap nak jadi menteri, dia kata kat saya, belum jadi menteri pun gaji kita potong dah. Nah, nasib. Sudah, memang betul itu tidak besar. Tapi yang melambangkan sikap. Pemimpin tu kena bagi contoh. Kalau pemimpin itu kata, bila saya jadi menteri, menantu saya punya syarikat naik. Tambah pula menantu saya ramai. Melayu ada. Jepun ada. Cina ada. Nah. Dah satu Malaysia. Jangan Nuriza marah saya. Baik. Jadi, kita kena bagi contoh itu. Bahawa ada kemungkinan kita buat perubahan. Ya? Bukan soal baju batik. Atau kot. Atau baju Melayu. Atau songkok tinggi. Atau serban. Tapi, elang besar sapu juga. Tak ada pula potong. Menteri paling banyak di dunia. Duta khas lagi. Penasihat ekonomi lagi. Ya. Kau nak rasa malulah aku ni bercakap soal berjuang. Allahu Akbar. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Kau lah nak malu kata aku ambil gaji buta. Tak ada. Jadi jawabnya buang saja. Ini dia. Jadi walaupun orang permainkan. Ada ketua wanita MCA mana dia kata Anwar bohong. Sebab pembangkang pun dia ambil allowance. Ini orang kata buta hati, buta perut. Tak pernah dengar. Saya tak ambil. RM50,000 sebulan tu saya tak ambil. Saya beritahu Ismail. Mai Perdana Menteri lah, bukan Mai kamu. Saya sebut Ismail, ya bukan kamu. Mai Perdana Menteri. Saya kata Mai, terima kasih. Saya tak boleh ambil RM50,000. Sebab saya malu. Datang ke Ampang. Dengar Rafizi dia bagi prinsip dia bagi saya. Tuan-tuan pun sama. Saya sokong. Kita tak boleh salah guna kuasa dan kenyangkan perut saya sendiri. Tapi RM50,000 sapu, tak ada kerja. Tak malu ke saya? Malu. Ini makna integriti. Sebab itu saya tolak. RM50,000 sebulan. Menyesal juga. Tapi bagusnya pula Azizah. Bila saya balik rumah bagi tahu, dia tak jawab. Dah duduk dekat 11 tahun di penjara. Dah lah gelang tak tukar.
Gantai berlian tak ada. Orang dah bagi 50,000, ambil lah 2-3 bulan beli kat aku. Tapi Azizah tak kata begitu. Orang lain, saya tak tahu. Azizah kata, Alhamdulillah. Inilah sebabnya mengapa isteri saya tetap satu. Buat sementara waktu. Okey, baik. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada semua pasukan yang menyiapkan JPRP. Dan kita melalui banyak JPRP. Saya nak bagi tahu persiapan JPRP untuk 2022 adalah yang terbaik dalam sejarah keadilan. Sekarang ini nak terjemahkan itu untuk kemenangan. Dan semua trend nampak ke arah itu. Kita boleh. Tak apa kajian, tak apa siapa kata pun. Tak apa laporan apa, saya tak kira. Tetapi saya yakin kalau rakyat sedar, kalau rakyat punya tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kita buat keputusan, tekad, insya-Allah pada 20 hari bulan kita tubuh kerajaan yang menempah satu sejarah baru di Malaysia. Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Kita ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.